Dimulakan dengan Bismillah. Disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Gusti, and you're with us on Lalang Corner with Lalang Squad with me, Mr. Bear, Mr. Amin, Jai, and Assalamualaikum Captain Meran. Waalaikumsalam. Jadi pada minggu ni macam biasalah, minggu kita akan membicarakan pasal Impact Wrestling, tapi sebabkan episod tak banyak, minggu ni kita buatkan dia special sikit. Kita ada tetamu istimewa, iaitu siapa dia? Dia adalah orang penting sebab tak ada dia, tak adalah kita. Memang kita orang tak kenal sama sendiri. Siapa dia? Sekejap kita akan masukkan dia. Siapa dia, Grogu? Siapa dia? Okey, kita jemput dia masuk sekarang. Itu dia. Yeah. Selamat datang Abang Hafiz ke Lalang Corner. Hari ni tribute kita pakai baju. Yes. Ini baju kata apa? Baju legend ni. Ini klasik PGM. PGM Army. Okay, terima kasih. Sebenarnya saya bercadang nak pakai t-shirt ni masa sesi Zoom meeting ni hari ni. Tapi malangnya saya dah terpakai siang tadi, jadi dah basuh. Jadi saya terpaksa saya pakai baju cover. Apa? Baju merah. Apa? Tapi korang dah pakai, Alhamdulillah dah meraihkan PGM kan. Terima kasih lah. Kita dah masuk 10 tahun kewujudan PGM semenjak Mac 2010. Dan ni dah nak masuk tahun yang ke-11 lah. Jadi satu pencapaian yang sangat membanggakan. Walaupun pada tahun 2011 kita terpaksa restart balik, rebrand balik PGM kerana sebab-sebab teknikal, page kena hack dan sebagainya. Kita restart balik, tapi Alhamdulillah still PGM version kedua ni pun dapat sambutan yang menggalakkan. Kita ada 4K like sekarang instead of 20K berdasarnya kan. Alhamdulillah lah. Terima kasih lah atas sokongan semua. Alhamdulillah. Terima kasih juga kerana menjemput saya pada sesi kali ini. Sebab kalau tak ada Terima kasih PGM ni, kalau tak ada kita orang tak kenal sama sendiri sebenarnya. Allah. Betul. Betul. Sebab kalau bukan sebab PGM ni, rasanya mungkin Lalang Squad pun tak ada lah. Memang Sebab kita orang tak kenal lah, kecuali itulah Meran dia branch lain. dia Smackdown. East London punya ke? Merajuk terus. Lari. Dia Meran hari Sakuragi Wunan tu semua dia batch kedua tau. Dia masuk selepas dia macam invade lah PGM kan. Tapi dia invade dia terus ada pengaruh tau, tu yang kita kagum tu. Dia ada pengaruh. Terima kasih sekali atas sokongan semua. Tapi tak kisahlah branch mana pun, kita semua satu rumpun, satu peminat Gusti juga. Ya betul. Minggu ke-6 ni kalau ikutkan kita tak dapat banyak match sangat sebab ibarat macam minggu ke-5 repeat balik je, ada 2 match yang betul-betul official punya match. Satu contract signing yang orang kata apa, agak hit juga contract signing tu. And then kita ada satu lagi segmen yang patutnya ada match tapi jadi tak ada match disebabkan MC je. Ini semua mesti Fazli ni kerja bagi MC free ni. ke Helmi, Atuk Jawa. Atuk Jawa dah bawa lori dah. So, macam biasalah untuk match kita serah dekat Encik Said untuk mengexplainkan apakah match ni dan dia punya flow tu macam mana. Okey, silakan. Okey, minggu ni ada 2 episod saja. Episod 1 pada 23 bulan 12 di mana slot pertama kontrak signing antara Phoenix dan Poppy. Segmen ni tak ada apa yang menarik, cuma kita ada nampak penampakan spray sanitizer tu sekali lagi lah. Penampakan sanitizer. Dia bukan kata tak ada apa yang menarik. Poppy tu tak menarik sebenarnya. Oi. Orang legend tu mengatakan Poppy menarik. Lupa. Tapi tak puas hati 2 kali. Tak apa, rumah dah tidur tak apa. Ada 2 kali Poppy pukul curi Yang sebelumnya dia lempang Phoenix. Yang kali ni dia baling kontrak. Baling kontrak. Ya. Tapi dekat sini kita boleh nampak lah, okay?
dua hit antara dua wrestler perempuan ni tengah membuat-buat lagi lah. Cumanya nak tahu, sebenarnya aku berminat nak tengok submission match ni sebab macam kita dah bincang sebelum ni, kita tak pernah tengok lagi Phoenix keluarkan sebarang submission punya move dalam dia punya match. Dia banyak pada strike. So aku berminat nak tengok lah macam mana, apa strategi Phoenix untuk lawan dalam match submission match ni. Sama-sama aku Poppy pula. Dia macam ni lah, macam Poppy pula dia ada submission moves sendiri. Betul. Contoh macam kita throwback macam zaman Ruthless Aggression dulu, masa zaman Cena kan. Cena terkenal sebagai seorang hard hitter kan. Diorang tak tahu dia ni boleh buat submission move ataupun tidak. Tapi once dia dah buat, dia terlibat dalam perlawanan submission macam Poppy dan Phoenix ni, dia automatic jadi turning point untuk menjadikan submission move itu sebagai satu signature baru dia juga. Jadi saya rasa Phoenix pun nanti akan menjadikan perlawanan ini sebagai turning point untuk dia mengetengahkan signature submission move dia pula, pada pendapat saya lah. Setuju dengan pendapat tu. Sebab kita tengok juga Cena tiba-tiba keluarkan submission Betul. So nak tengok juga apa yang Phoenix ada dia simpan dalam ni, rahsia dia dalam poket dia. Okay, kalau kita tengok komen-komen saya ada terbaca komen tentang prestasi kata Phoenix agak hamba dekat Impact. Tapi bagi pendapat saya lah, rasanya ni salah satu daripada storyline juga. Okay, ataupun mungkin Phoenix belum lagi membiasakan diri dengan ring yang standard yang agak kecil sebegini, sebab sebelum ni dia lebih pada move yang high flyers. So untuk match submission ni mungkin kita akan tengok sesuatu yang lebih drastik yang akan ditunjukkan oleh Phoenix. Maybe ni match kemuncak mungkin dia akan sayang pada pay-per-view lah rasanya kan. Kita tengok nanti. Saya nak tambah sikit macam Imran cakap lah tadi. Boleh. Ring itu memainkan peranan yang penting sebenarnya. Bila mana sebelum ni Phoenix dalam MyPW punya ring, dia bersaiz lebih besar. Jadi gerakan dia tu lebih bebas kat situ. Bila mana ring itu skala ni dah dikecilkan, jadi automatik dia nak kena hadam semula. Tukar balik cara daripada contoh macam dia nak buat dive kan. Sebelum ni dive tu mungkin dia dah biasa dengan landing ataupun distance yang dah biasa dengan besar kan. Jadi tu yang kata perlu sedikit masa untuk Phoenix adapt new norm di Impact Wrestling ni. Untuk menyesuaikan diri kan. Setuju. So jadi termaktub lah dah dimeterai kan. Jadi sebab yang first ni kontrak signing dia tak ada match, tak ada lawan, jadi yang ini tak ada bintang lah yang perlu kita berikan. Jadi apa kita tunggu lagi, kita pergi ke segmen yang kedua lah. Yang ni menarik ni sebab yang ini Meran dah tunggu lama ni. Dia minta-minta kan. Meminta. Okey, jadi slot kedua kembali Hendo Ramli. Hendo Ramli muncul open challenge. Dia agak pengang sebab dia dah 3 minggu tak ada match. Dia cakap Melayu, apa ni? Dah 3 minggu tak ada match. Ingat dia lemah sangat. Ingat aku lemah sangat ke? Apa tak call aku ni. Dan tak berapa lama kemudian kita nampaklah yang sahutannya cabarannya disahuti oleh Jackie G. Yalah, pada mulanya kita menjangkakan mungkin ada superstar baru yang akan muncul lah menyahut cabaran. Akan debut kan? Tapi akan debut kan. Tapi setakat meleset lah. Dan Jackie G dia sekarang ni momentum agak tinggi lepas mengalahkan Gotham. Betul. So rasanya dia yang step up cabaran Hendo Ramli . Yeah, with Jackie's momentum being very high at the moment, you can tell he's filled with confidence. But at the same time, Hendo Ramli juga terlalu overconfident. Dia rasa dia boleh makan Jackie. And we see from the start with the heavy chops and big boot from Jackie, and then Hendo underhanded tactics. You know, he has this dirty trick where he calls the referee and then calls Jackie over, and then where Jackie gets shoulder blocked and Hendo does a Russian leg sweep followed by some heavy clothesline. Then they were trading blows into the corner, and where Jackie fought and escaped by
by slamming a sleeper hold from Hendo and slamming the back on the ring post, right? And caps with a running clothesline and a drop kick and did the flying elbow. And he tried to do the G-Shock, nope, but it was countered into the Falcon Arrow. The Falcon Arrow, which was surprisingly was broken. Okay, it was broken. It was broken by the pin was broken. It was just a 2 count. That was quite shocking. Dan kalau tak silap, ni dah kali kedua Falcon Arrow Hendo dipecahkan. Like, it was broken by the pin was broken. Hendo being surprised, and they could not believe because he was he was overconfident. With Jackie did the G-Shock for the win. Because of that mistake by Hendo, he was overconfident. Now, would you be surprised if he wasn't called again for the next 2-3 weeks? Boleh sebut ke tak coba. Tapi itu berkaitan dengan dia punya match lah. Cuma dekat sini pendapat korang lah tentang dia punya card promo sebelum match tu. Aku Bila apa dia open challenge tu? Okey. Yeah. Tu. Sampai. 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 Apa-apa ada apa-apa nak tambah ke? Jackie ni dia represent seorang budak Melayu yang cuba nak step up dalam big fish, dalam big pond of fish tau. Jadi dia satu yang unik kerana Jackie ni dia jati diri sebagai seorang pemuda Melayu tu sangat tebal berbanding dengan superstar-superstar yang lain kan. Jadi itu keunikan Jackie. Jadi orang kata dia seorang underdog yang kalau ada penonton sedang menonton dia ibarat Daniel Bryan dululah. Jadi orang akan orang sekali tengok orang kata Danny memang boleh kena makan lah, boleh jadi lauk lah, tapi dia membuktikan sebaliknya. Jadi kita memang looking forward untuk Jackie naik untuk ke peringkat yang lebih tinggi lagi insya-Allah. Budak patah hati. Budak patah hati. Heartbreak Kid. ala Shawn Michael. Dia melampiaskan dia punya frustration dia tu dalam gelanggang Gusti Epic Wrestling ni lah. Yes. Jadi dia jadikan sebagai tempat dia lepas geram lah orang cakap. Satu yang baik lah untuk Jackie. Apa pendapat Hafiz tentang karakter Hendo Ramli? Hendo Ramli ni muka dia macam Meran. Straight forward. Orang kuat geng. Orang kuat geng. Orang kuat geng. Tak, bagi Hafiz karakter yang sesuai untuk Hendo Ramli. Sebab kalau kita tengok dalam match ni, nampak ada karakter Stone Cold, Steve Austin. Dia nampak juga lebihan selling macam The Rock, Costi Maivia kan. So bagi Hafiz sendirilah, Hafiz nampak karakter dia yang macam mana? Sebab kalau saya sebelum ni saya nampak dia macam The Mist, satu karakter yang macam The Mist yang kita tak sangka dia walaupun mula-mula nampak goyah, tapi dia ada sedikit senjata yang untuk digunakan satu hari tiba-tiba dia boleh jadi champion kan. Dia kira seorang jago underdog yang orang tak letakkan duit atas meja untuk nama dia. Tapi at the end dia membuktikan sebaliknya. Jadi kita boleh katakan dia satu karakter yang unexpected karakter lah. Kita kena expect the unexpected lah daripada watak Hendo Ramli. Jadi kita tak boleh pandang enteng lah untuk dia. Kalau ikut saya sebenarnya berminat nak melihat Hendo dengan Jackie G ni tag team dulu orang. Sebab dua-dua pun something. Betul juga tu. Mungkin jadi ke arah tu. Tak mustahil. Dua karakter yang dekat kan, sama. Dia mula-mula gaduh, lama-lama mungkin jadi kawan tu rasanya. Dia macam Miss and Morrison kan. Macam Cesaro dengan Sheamus dulu kan. Mick Foley dengan The Rock kan. Itu dah punya contoh-contoh dia lah kan. Kalau tengok sekarang ni storyline ni lebih ke arah kekalahan. Macam apa yang Kat Hawkins. Okey dah, straight kalah. Kita pernah tengok dekat promosi tempatan, kita pernah tengok Double K dulu mengalami nasib yang sama sebenarnya, tak pernah menang. Tapi bila dia sekali dia menang, jadi champion tu. Betul. So ini pun unexpected benda yang boleh jadi juga. Betul. Bintang-bintang di langit, berapa bintang? Sebab saya sokong Jackie 4.5. Aku kasih 4 bintang. Saya sama dengan Syed 4 bintang juga. Sebab rindu sangat dengan Hendo Ramli.
So aku bagi 4/5. Saya 5 4 bintang daripada Apex Amin sebab match not bad. Aku suka match tu. Itu Hendo lawan dengan Jackie G, okey. Sebut Jackie G je motor lalu. Kan? Betul-betul mak rempit Jackie G ni. So kita pergi pula ke hari Jumaat. Hari Jumaat pun ada insiden yang boleh katakan benda ni nak kata unexpected pun tak. So Syed, teruskan Syed. Okay, episod kedua pada hari Jumaat, pada hari Christmas tu. So slot pertama kita dibelanja dengan sepatutnya match Shaukat versus Gotham. Tapi selepas Shaukat masuk, Gotham tak keluar-keluar dan tiba-tiba announcer tu announce sesuatu yang kita tak jangka, yang Gotham MC. Tak pernah kita dengar sebelum ni. Wrestler boleh MC kan. Official MC. Ini rasa Fazli punya kerja ni. Dia je yang ambil duit buat MC ni. Okay, lepas beberapa lama Gotham tu tak muncul, kita nampak lah tiba-tiba dia datang dari belakang dan pukul Shaukat. Dan lepas tu dia bakar lagi Shaukat lah dan tinggalkan Shaukat terkotak-kanting dalam ring. So, untuk segmen ni agak pendek. Nak bagi aku lah, nak kata unexpected pun tak. Aku rasa semua orang pun boleh agak lah. Bila ada tiba-tiba MC, lepas tu mesti akan ada, orang kata apa, macam event yang akan berlaku lah. MC. Event yang akan berlaku lah, sama ada pukul belakang ke kan. Benda ni aku dah boleh agak dah. Cuma untuk segmen ni bagi aku, walaupun kita nampak dua-dua karakter ni antara karakter yang solid dekat Apex, tapi bagi aku lah pendapat peribadi, segmen ni tak betul-betul, dia punya power tu kurang lah bagi aku untuk segmen ni. Korang punya pendapat macam mana? Well, masa kita orang tengok tu Syed dan aku fikir technical difficulty. Ingat apa tak keluar-keluar tema Gotham ni apa? Tiba-tiba video rosak ke apa? Tiba-tiba official MC. Mak ai. Abang Hafiz macam mana Abang Hafiz? Biasa tak ada wrestler ambil MC dengan Abang Hafiz? Kalau sejarah dalam wrestling WWE lah kita ambil contoh kan. Biasa tau diorang sakit ni biasalah. Tapi diorang still perform juga. Even macam D'Lo Brown dulu, John Cena pun ada case tengah Cherry Berry ni pun, tengah kena diarrhea pun perform juga. Sampai ada insiden sekali D'Lo Brown tu tercerit sekali tau. Tapi nasib boleh cover lah. Kan? Jadi sekarang ni Shaukat atau mana-mana bintang di Apex Wrestling, sekiranya ada mana-mana performer ataupun wrestler mereka yang claim kata dia MC, jangan percaya lagi lah. Jadi ambillah langkah kesiapsiagaan. Jangan simply percaya tentang MC. Bagi surat dah kalau betul kan. Tu je. Sebab GM kata official MC. Maksudnya MC tu official. Ni mesti beli punya ni. MC beli ni. Siapa punya kerja ni? Tapi itulah, dia macam dia gunakan MC tu kan. Masa macam itulah, macam dia boleh letak yang lokal punya ni kan. MC. Elemen. So satu yang surprise juga. Tapi segmen tu agak pendek, tapi kita dah boleh agak dah sebenarnya segmen macam mana. Untuk further progress dia punya storyline, yelah kita akan tengoklah lepas ni macam mana dia keduanya berentak. Tapi kudos, pujian dan kredit patut diberikan kepada Apex Wrestling kerana menggunakan plot MC ni sebagai salah satu storyline. Tak pernah lagi rasanya digunakan. Memang lain macam dia punya bagi. Tapi memang saya salah lah. Ingatkan kerja aku takut MC. nanti. Aku takut nanti. Abang Hafiz. Okay, ni soalan tuju ke Abang Hafiz sikit lah. So macam kita tahu macam Abang Hafiz pun mengikuti juga permusuhan antara Shaukat dengan Gotham ni kan. Bagi Abang Hafiz sendiri lah, apa pendapat Abang lah tentang rivalry ni? Ngam ke, tak ngam ke, powerful ke, kurang rencah ke, macam mana? Dia kalau kita nak selusuri semula history di antara dua bintang ini, memang sebenarnya banyak perkara-perkara yang boleh dijadikan modal tak puas hati di antara Gotham dan juga Shaukat ni kan. Yalah kalau sebelum ni di zaman-zaman MyPW dulu kalau kita boleh nak relate lah. Kalau kita tengok kan banyak Shaukat yang menang kejuaraan.
Gotham sebagai salah seorang pioneer juga dalam MyPW mesti akan merasakan sedikit rasa dengki. Kenapa asyik dia ni aja yang menang kan? Kenapa bukan aku? Aku pun ada kelebihan. Aku pun ada segala aset yang boleh dijadikan sebagai seorang juara. Kan? Jadi mungkin dendam itu dibawa ke Impact Wrestling, di mana Impact Wrestling ini merupakan satu wadah ataupun platform yang lebih besar. Jadi rasanya Gotham berkata, okey, tak apa, benda lepas, MyPW tu MyPW punya cerita. Sekarang Impact Wrestling, ruang yang lebih besar. Dia punya, apa orang kata, exposure dan juga dia punya reachable tu lebih luas, melampaui Asia Pasifik. Jadi saya rasa ini adalah masa yang sesuai untuk Gotham bangkit untuk mendepani Shaukat dan membuktikan diri beliau adalah lebih bagus daripada Shaukat. Itu pendapat saya lah. Sungguh mendalam tu. Tak sia-sia jemput Abang Hafiz ni. Mendalam tu. Dia punya dalam tu tak sampai, tasak tu tak sampai. Dalam. Okay. Jangan marah. Jadi tak marah. Okey, jadi satu orang kata apa? Satu review dan komen yang agak powerful juga daripada Abang Hafiz kita. Terima kasih abang. Saya suka dengar abang cakap sebenarnya. Sebab abang cakap mesti dia ada ayat-ayat yang kiasan yang dia nampak macam biasa tapi makan dalam orang kata. So itu berkaitan dengan segmen ni lah. So macam biasalah, next aku rasa mungkin pertembungan antara dua wrestler ni akan jadi lebih menarik lagi dengan permusuhan diorang yang makin lama makin membuak-buak api yang dulunya hanyalah bara kini sudah menjadi api besar bakar rumah semua bagai. Okay, so jadi itu pasal pertelagahan antara Gotham dengan Shaukat, dan harapnya kita boleh tengok satu benda yang menarik daripada kedua-dua wrestler ni sebab dia orang tengah hit up powernya. So kita pergi ke lepas pada slot tu, kita ada lagi satu slot yang last ataupun kita panggil main event dalam satu show wrestling. Dekat sini kita ada hero Lalang Squad lah dekat situ. Jadi saya silakan. Okey, slot kedua kita dibelanja dengan match antara Azroy menentang Blackjack. So di mana lepas dua-dua ni masuk, kita nampak Blackjack tak puas hati dengan Azroy sebab dia tengok size kan. Dia kata ni bukan wrestler. So dekat situ kita nampak dia overconfident sikit dan benda tu memakan sikit dia, di mana Azroy dapat melancarkan beberapa tendangan dan tendangan ketiga nampaknya fail, di mana Blackjack dapat tangkap dan terus slam dia. Blackjack versus Azroy, the Dean of Destruction versus the Dream Chaser, power versus speed. Seperti mana yang saya cakapkan tadi dengan apa, beza size kan, beza size dan power. Azroy dengan Blackjack. Blackjack cakap, is this the best you can do? Is that a wrestler? But we were surprised with Azroy's moves, even though kita tahu lah GGWP Azroy, sorry. But we saw him when he dropped that third drop kick after the clothesline, where he actually pushed Blackjack into the corner, right? But shortly after that, countered with a shoulder block and a jump from the top rope, again countered into the backbreaker, where we saw Azroy was really in pain. However, it was still a 2-count pin. What happened? Then Blackjack gave the bail toss, and then we saw Azroy again, shocking us. A drop kick to the knee, bringing down Blackjack to his knees. Another drop kick to the back, and then a fabulous missile drop kick that dropped Blackjack down. And then Blackjack tried to do the double down, where Azroy countered into a sleeper. But as we know, Blackjack, a massive powerhouse, easily counters that and tosses Azroy, where then he does double down and then ending the match with a camel clutch. That was one amazing match. Azroy, you have heart. You have heart. Tapi heart dia tak cukup lah. Sampaian. Cuma yang untuk match ni, okay, so it's a David versus Goliath. So sini kita dah nampak macam mana pada atas kertas kita dah boleh agak macam mana dia I think the powerhouse yang paling power lah sekali dekat Impact ni buat masa ni kan. Dari segi size dan semuanya. Nama untuk Azroy, sebab dia Azroy ni Dream Chaser, so dia tak rugi apa tau. Dia macam
boleh kata underdog, tapi dia macam tak ada apa yang dia rugi. Kalau dia kalah pun tak kisah, kalau dia menang tu bonus bagi dia. Dan kita nampak dia memang dia punya semangat dia agak kuat. So kita nampak dia masih boleh bersaing. Dia seperti Rey Mysterio kan, cuba mengalahkan Batista macam tu lah. So, Betul. yang aku suka kali ni, efek ada mendengar sedikit nasihat aku. Okay, Oh, Di mana nasi Tak ambil je. kredit diri sendiri je, Pak. Oh, kau je. Kredit diri sendiri je, Pak. di mana ending kali ni, pada mula aku agak dia akan recycle benda yang sama lah. Tapi dia mengambil pendekatan yang berbeza kali ni. Dia bagi Blackjack menang dan selepas tu baru Serigala Muncul. datang untuk masuk campur. Ya, muncul. So, Ya, kalau tak, betul. kalau kita tengok yang match sebelum ni, sebelum pengakhiran lawanan tu ada interference dan selepas interference tu berlaku lah. So confirm yang diganggu tu kalah, yang tak diganggu tu menang lah. So kalau kita tengok sebelum ni. Typical lah kan kalau ada orang kacau kan. Dan untuk match ni sebenarnya performance yang ditunjukkan oleh Azroy sebenarnya sangat impresif walaupun dia tak berjaya menumbangkan gergasi yang bernama Blackjack kan. Ada gambar kan. Okey. Tapi performance dia berjaya untuk mengekang orang kata apa? Gergasi yang besar ni daripada boleh mendapat kemenangan yang mudah. Kiranya walaupun dia kecil tapi dia membuktikan bukan saja pada Blackjack sebenarnya tapi kepada semua orang jangan pelekehkan dia. Sedangkan orang yang paling besar dekat Impact Wrestling pun tak mudah nak tumbangkan dia. Ini kan pula yang kecil-kecil anak ni kan. Tu lah tapi kalah je kan. Dia menang itu. Dia menang lawan dengan tu. So Abang Hafiz macam mana Abang Hafiz? Azroy ni kalau kita nak tamsilkan dia ataupun kita nak ibaratkan dia dalam dunia Gusti yang lebih besar, dia ni macam 1-2-3 kid. Zaman-zaman permulaan Raw dulu kan. Mana dia seorang yang kalau tengok fizikal dia, orang ingat dia ni jobber tau. Tapi dia membuktikan yang dia melawan. Itu yang kita nak tengok sebenarnya. Melawan tu penting. Bukan sekadar masuk gelanggang, jadi lauk, lepas tu orang lupa. At least kalau kau kalah sekalipun, tapi orang akan ingat kau. Jadi itu yang saya rasa Azroy perlu gunakan kelebihan itu supaya orang takkan mudah lupa dan khidmatnya akan digunakan terus. Jangan jadi macam Hendo Ramli. Mungkin selepas ini, since ada konfrontasi di antara Blackjack dan juga Azwan Serigala, mungkin Azroy mungkin boleh jadi nasi tambah sikit ke, jadi company Azwan ke, kita tak tahu. Jadi ada juga dia punya peranan dia dekat situ. Jadi daripada seorang yang mungkin diorang tak pandang pada mulanya, tapi since ada impact ataupun cubaan untuk dia melawan itu, semangat yang macam kata kawan kita tadi, itu yang penting dan akan membuatkan nama Azroy itu tidak akan berlalu bagai ditiup angin lalu. Itu saja. Tapi dan macam aku rasa korang pun dan aku rasa korang akan setuju dengan aku juga sebab every match you watch Azroy is in, he learns. And then he comes up with new strategies. So every match yang kita tengok, macam ni nak tumbangkan Serigala. Okay, aku cuba apply kat Blackjack pula. He strategized, he learns from every match. That is something amazing. He is impressive. Cuma mungkin percaturan dia tu belum cukup solid lagi. Sebab kita walaupun dia cuba guna kaedah serang kaki untuk orang yang lebih besar, tapi kita tak nampak dia gunakan kaedah tu daripada start match. Dia dekat-dekat dah tengah nak ujung, dah orang kata apa, bila stamina dah makin berkurangan, baru dia imply strategi tu. Jadi ini pun dia kena asah lagi percaturan dia tu. Kalau kita tengok strategi seorang individu kecil nak lawan individu besar ni, dia punya serangan utama dia kaki je lah. Kalau kita tengok Bret Hart dulu pun, itulah yang dia guna. Masa dia lawan Diesel, dia guna kaedah itu. Masa dia lawan Undertaker pun dia guna kaedah itu. Jadi itu cara dia untuk tumbangkan. Bila once kaki dah tak boleh pakai, jadi orang tu akan jatuh dan susah nak bangun balik. Jadi saya rasa mana-mana wrestler dalam Impact Wrestling atau mana-mana promotion sekalipun kena gunakan strategi ini sebaiknya kalau berhadapan dengan individu yang lebih besar daripada diri anda. Terutamanya Blackjack lah sebab kita tahu dia ni memang sangat besar.
Jadi dia sangat kiranya heavyweight punya kelas lah. So kalau kaki dah out, rasanya memang dia susah nak bergerak lah. Betul. So untuk match ni momen paling wow lah, Bear. Momen paling wow is when Azroy buat tiga drop kicks in succession. Yes. 3 drop kick, 1 drop kick to the knee, 1 drop kick to the back, and the missile drop kick from the top rope. Betul. Those 3. Setuju. So yang korang berdua ni senyap je, tak nak cakap apa-apa. Aku impress bila dia dapat buat sleeper hold seketika lah dekat Blackjack tu. Oh. Itu Walaupun pun tak nampak lama, juga Blackjack macam dah ni sikit. Tapi aku kalau effect boleh Azroy menang perlawanan tu, rasanya lebih menarik bagi aku lah. Mungkin kita boleh buat macam 1-2 3 menang masa lawan Reza Ramon kan. Dan lepas tu Blackjack ni dia ambil Azroy ni sebagai disciple dia. So apa-apa dia akan letakkan Azroy ni depan dulu. So siapa nak lawan dia kena lawan Azroy ni dulu. Macam tu lah. Mungkin in the future tak tahu. Di mana sebab Azroy ni, sebab kalau kau nampak dia seorang-seorang sekarang ni, dia tak ada geng. Betul. Mungkin storyline dah nampak dah bertambah dah nampak ni. Dah nak tambah untuk, sebab kita belum nampak lagi match tag team. Belum ada match tag team lagi dekat Effect. So mungkin kita akan nampak lepas. Tapi dengan siapa dia ally, dengan siapa dia lawan ke, kita tak tahu. Masih belum nampak dekat situ. Cuma yang kita nampak story build up sekarang, Shaukat, Gotham, Blackjack Serigala. Poppy dengan Phoenix lah. Yang lain masih belum ada nampak yang betul-betul storyline mereka. Dia lagi goyah dekat situ. Habis tu storyline Hendo apa? Dia cuti lagi. Dia cuti. Dia cuti lagi MC. Tapi bagi aku lah kan, untuk match Blackjack lawan Azroy ni, aku rasa lagi elok kalau Blackjack menang, sebab ini nak build up dia punya momentum untuk nak lawan dengan Serigala. Sebab kita tahu Serigala kuat, satu lawan yang gagah, kuat, muscular dan bukan yang mudah nak tumbang. Jadi sebenarnya aku lebih mengharap untuk match yang Blackjack lawan Azroy ni, bila Blackjack dah menang, jangan Serigala keluar dulu. Azroy kena belasah dulu. Bagi Azroy kena belasah dulu. Ibarat macam Blackjack ni nak tunjuk yang dia punya dominance, and then baru Serigala keluar, dia lari. Macam tu aku rasa lagi nampak menarik untuk ditonton lah. Abang Pis macam mana? Momentum tu satu perkara yang penting untuk dikekalkan. Bila anda dinobatkan sebagai seorang yang powerhouse, yang monster, tapi tiba-tiba kalah pula dengan orang seperti Azroy pula tu. Jadi secara automatik orang kata, ni kalau Serigala lagi lauk ni kan, jadi lagi tak ada pakai kan. Jadi dia akan merencatkan momentum penceritaan di antara pertemuan dua gagasi ni nanti. Itu macam Fish cakap tadi, momentum tu memainkan perkara yang penting kan. Dalam bila kita nampak yang sebelum ni kita jangkakan yang Eddie Power dibentuk sebagai seorang powerhouse, tapi akhirnya momentum tu terbantut apabila dia kalah. So, jadi mungkin untuk Blackjack punya storyline ni memang patutnya dikekalkan yang dia merupakan satu powerhouse yang beri impact yang besar pada dekat Effect ni lah. Jadi harapnya storyline tu berkembang dan masa menentang Serigala nanti mungkin mengambil pendekatan yang berbeza lah. Kita tak nak yang kita tahu boleh agak dah siapa menang kan. Walaupun kita boleh tahu boleh agak siapa yang menang, tapi cara menang tu kita minta satu yang di luar kotak lah. Tak sama seperti yang biasa kita nampak. Itulah bagi aku punya pandangan. Okey, jadi pertemuan yang menarik yang bakal kita saksikan antara Blackjack dengan Serigala. Tapi ada anjing lah. Aku sebut Serigala je anjing bunyi. Jadi sebelum kita nak pergi ke itu Serigala lawan Blackjack itu next punya cerita. Aku sebut Serigala je anjing bunyi. Jadi itu next punya cerita. So untuk match Azroy Blackjack berapa bintang? Sebab dropkick 4.5 poin. 4.5 poin setengah. 4.5 lah tu. 4.5 lah. Ingatkan 4.1/2.
Sama lah tu. Sama lah tu. Sama lah Okey, tu. saya Aku sama dengan Ben 4.5 juga. 4.5 Captain Aku setuju 4.5. 4.5. Abang Hafiz berapa Abang Hafiz? 4. 4. Kurang sikit. Mana setengah dia? Pasal dia outcome dia tu kita dah macam nak tahu kan. Jadi Ah. 4 lah. Okey. So disebabkan Abang Hafiz dah cakap yang outcome macam dah tahu tu, macam sependapat tak dengan aku pun 4 juga. Jadi itu ceritanya, kisahnya ataupun review dan analisis kita untuk Apex Wrestling minggu ke-6. Jadi banyak mungkin kita tak dapat banyak match untuk minggu ke-6 ni, tapi at least kita ada dapat satu match, dua match sebenarnya yang berkualiti lah bagi aku. Jadi overall show berapa bintang? 4. Overall 4. Okay, Asaid? 4 juga. Meran Captain? 4. Abang Hafiz? 4 juga. 4 juga. Jadi semua 4 lah kira. Kita bagi 4 bintang untuk overall match minggu ini. Minggu ni punya show. Jadi macam biasalah kita pergi ke analisis bilangan jumlah view dan like untuk minggu ni punya Apex Wrestling. Minggu ni pula, minggu lepas, minggu ke-6 punya Apex Wrestling punya show. Silakan Bear. Okay, for the first match of this week, we have 554 views, and for the second match of this week, we had 421 views, which averages about 450 views for both episodes. So a bit low on the ratings this week, maybe because of the lack of match between Shaukat and Gotham. Mungkin juga sebab cuti. Setuju. Ya, betul. So Abang Hafiz, ini komen untuk keseluruhan lah, untuk kalau bukan untuk minggu ke-6 pun untuk secara general lah untuk Apex Wrestling ni. Apa komen abang tentang Apex Wrestling ni? Apa pendapat abang yang sejujur ikhlasnya lah orang kata? Saya rasa Apex Wrestling menampilkan sesuatu yang segar dan dia berjaya separatekan entiti mereka daripada MyPW dulu. Maksudnya kalau tengok Apex, kita tak akan teringat MyPW kerana faktor pencahayaan, faktor staging, faktor ring kan. Dan juga walaupun bintang-bintang yang ditampilkan untuk Apex Wrestling sama macam di MyPW, bintang di MyPW masuk Apex Wrestling, tetapi ia hanya sekadar permulaan kerana saya pasti sebaik saja pandemik COVID-19 ini berakhir, akan ramai lagi bintang yang akan menyertai daripada segenap Nusantara. Jadinya yang apa yang kita tonton sekarang ini hanyalah orang kata the tip of the iceberg, orang kampung saya panggil. Dia hanyalah sekadar satu permulaan saja. Dan kita insya-Allah akan kita akan dapat menyaksikan sesuatu yang lebih epic lagi pada sesi-sesi yang akan datang insya-Allah. Ya, kita harap begitu jugalah tip of the iceberg orang kampung juga motor ni kacau betul lah. Aku cakap je motor. Okey, jadi itu Apex Wrestling punya cerita. Jadi sekarang ni sebab maklumlah kita pun tak banyak match kita analisis untuk minggu ni punya Lalang Corner. Kita pergi ke berita yang sensasi dan juga yang mengejutkan lah untuk minggu ni. Recently, we have received leaks and photos of Gila Gusti have started shooting 2 days ago with some very revealing photos of our main character Shaukat in what we call Superman outfit, I think so. And we have very sad news, and our heartfelt condolence goes to the wife of Mr. Brody Lee, also known as Luke Harper of All Elite Wrestling, who passed away recently of his non-COVID related lung issue. And we all know how much of a big person Mr. Brody Lee is, and what an amazing wrestler. And I'm sure everyone in the panel will have something to share about his demise. Last yang aku ingat jumpa dia masa yang dekat KL dia datang tu lah, dan aku sempat juga kan sedikit Jana. apa ni dipanggil tanda tangan lah dekat belt ni kan, belt mainan ni. Nampak tak? Ni. Apa? Nampak. Ada satu lagi. Wow. Macam mana kau boleh dapat dua? Itulah dia. Magic jugalah sebab satu pas lagi tu dapat masa yang kontes dekat Astro tu yang boleh masuk backstage tu kan. So 2 kali lah dapat jumpa dia. Ini tidak adil. Tapi sama jugalah. Aku pun boleh kata hampir kita ada berapa orang ni? 5 orang kan?
90% orang kat sini dah pernah berjumpa Luke Harper lah. Sebab yang 20% tu dia seorang je. Bear pernah jumpa ke Bear? Tak. So kalau perasan pun gambar yang kita orang share dekat Facebook pun lebih kurang je posisi dia. Duduk bawah, dia orang duduk belakang 3 orang. Sebab dia datang posing pun lebih kurang je. Dan ini sebenarnya berita yang agak mengejutkan sebab tak ada guruh, tak ada ribut. Tiba-tiba berita dia dah tak ada lagi. Sebab dia pun salah seorang orang kata apa, wrestler yang mempunyai kebolehan untuk adapt dengan karakter yang diberi kat dia. Okay? Sebab kita tengok dia di AEW dengan dekat WWE, karakter berbeza. Walaupun hampir sama tapi dia punya spice dia tu lain. Okay? Jadi amat mengejutkan. Aku pun sebenarnya ada juga tanda tangan Luke Harper dekat baju PGM. Aku cari baju PGM tu sebenarnya tak jumpa. Tak jumpa Jangan kau buang sudah. Ingat nak pakai yang tu. Ingat nak pakai yang tu. Okay, kalau kau tengok ni, gambar ni. Okay, gambar ni aku rasa aku tangkap, ni bukan Luke Harper yang betul tau. Ni Standy sebenarnya. Okay. So, Standy ni aku rasa aku tangkap gambar masa The Miz punya roadshow tak silap aku. Dekat The Paradigm. Tak ingat lah bila. Aku rasa lah. Yelah tu. So, time ni aku print gambar ni. So, aku bagi kat dia lah. So, dia memang agak teruja lah sebab biasanya orang sokong the whole Wyatt family kan. So, aku tunjuk gambar ni. So, dia memang cakap, okay lah, terima kasih sebab ni. So, dia sign. Lepas tu, Bray Wyatt tarik, dia sign juga lah. ni. Tapi Eric Rowan dia tak sign lah, dia respect lah, dia cakap kan ada yang minat kau seorang kan, dia cakap. So aku pun agak sedih juga lah bila dapat tahu dia dah tak ada kan. Tapi itulah macam mana. So ni lah antara kenangan yang kena kita jumpa masa ni dekat Saujana tu kan. Betul. So dia pun baru join apa? AEW betul. Dan dapat title juga. So tak sangka lah dia pun tak tunjukkan ada sakit kan. Tapi tak tahu masa dekat WWE macam mana Abang Hafiz? Memang ada dah tahu ke dia ada penyakit ke pasal tu dia dilepaskan ke atau macam mana? Rasa tak ada. Dia cuma masa di hujung-hujung karirnya di WWE, dia cuma meluahkan rasa sedikit kecewa dia lah kerana tidak diberikan peranan yang sewajarnya kan. Sampaikan satu tahap tu dia terpaksa wrestle untuk NXT pula. Kena patah balik kan. Macam WWE dah tak tahu nak gunakan dia sebagai apa. Tapi cerita tentang dia sakit tu memang tak ada lah. Cuma saya nak tambah bahawa semasa dapat berita baca pagi tadi, masa mula-mula baca berita tu rasa tak ada apa lah. Tapi once saya buka Twitter, bila baca tweet-tweet daripada bekas-bekas kawan dia, contoh macam tweet daripada Big E, Charlotte Flair, Bayley, menunjukkan betapa dia ni seorang yang sangat disenangi di belakang tabir, sangat berbeza dengan karakter yang ditonjolkan di TV. Seorang karakter sebenar, sangat kelakar, suka ambil tahu hal orang, suka memberikan kaunseling, memberikan kata-kata semangat, bukan sekadar untuk kawan-kawan gusti, malah untuk referee, staff-staff. Jadi mereka sangat terkesan sampai bila saya baca tweet tu, saya pula nak menitis air mata kerana dapat membayangkan situasi macam mana kita kehilangan seorang kawan yang rapat kan. Dan juga saya ada satu gambar saya nak share. Gambar favorite Luke Harper. Orang yang tweet gambar ni dia kata ini adalah gambar favorite Luke Harper. Kalau boleh nampak tak? Nampak tak? Dia cuma nak bini dia kan? Dia cuma nak. Yes, dia cuma nak bini dia. Dan satu lagi gambar yang menarik dikongsikan oleh Chris Jericho. Gambar ni rasanya dah biasa korang tengok kan? Yang dia gambar ramai. Cerita dia kata masa tahun 2015 satu show di Mexico, Brody rasa macam annoy sikit lah. Dia kata tak puas hati lah aku seorang yang tak ada merch shirt kan. Orang lain semua ada t-shirt masing-masing kan. Jadi dia orang semua pakat-pakat buat t-shirt untuk Brody dan mereka semua bergambar ramai-ramai. Sampaikan gambar ini jadi kontroversi kerana mereka dah break kayfabe. Ya, ada Roman kat situ, ada Bray Wyatt, ada Jericho. Jadi sangat memang Vince McMahon kalau tengok gambar ni memang panas lah kan. Tak lama kan gambar tu? Tak lama, lepas tu kena padam kan. Memang panas lah. Menunjukkan Brody ni seorang yang sangat disenangi di belakang tabir. Dan macam kata Apex tadi,
karakternya di WWE dan juga di AEW sangat berbeza lah. Dan dari situ kita boleh tengok bakatnya daripada seorang yang misteri, Yes. tak bercakap di WWE, tiba-tiba jadi seorang boss pula di AEW, jadi seorang leader pula, menunjukkan betapa versatilenya Brody Lee. Dan saya rasa satu kerugian yang besar lah kepada WWE kerana tidak expand ataupun tidak menggunakan sewajarnya karakter Luke Harper itu. Mungkin masa zaman face dia sekejap itu kan, kalau kata dia ditonjolkan sebagai seorang yang tiba-tiba jadi peramah dan sebagainya, mungkin boleh ambil karakter sebenar dia di belakang tabir tu ditonjolkan pula di hadapan penonton di TV. Saya rasa ia akan lebih memberikan kesan kepada penonton dan juga dunia gusti, saya rasa. So once again, our heartfelt condolences and to the family of the late Mr. Brody Lee, especially to Amanda Huber, the wife and his children. So we lost actually a shining star, and we know how much of a talent Brody is. From as Amin said, a difference of character in WWE and AEW, such a versatile wrestler. So we actually lost a shining star, and at the young age of 41, tak jauh umur aku. Okay, so heartfelt condolences once again from your fans in Malaysia and Brunei. Okay, jadi itu kisah-kisah, cerita-cerita tentang dunia gusti antarabangsa juga yang kita dapat untuk minggu ni. Jadi itu cerita pasal gusti-gusti apa ni, orang kata apa, WWE yang luar negara dengan Impact Wrestling. So kali ni sebab alang-alang kita dah ada Abang Hafiz kat sini. Kalau untuk pengetahuan semua lah, Lalang Corner, siapa-siapa yang tengok, Abang Hafiz ni sebenarnya dia ada show dia sendiri yang diberi nama Bedah Gusti. Bedah Gusti. Selalu Bedah Gusti. Selalu dia bedah Gusti. Hari ni kita nak bedah dia sikit. Boleh? Bius dulu, bius. Bius boleh bang. Okey, jadi ni ubat bius saya. Mana datang idea nak bagi nama Bedah Gusti tu? Mana datang? Masa mula-mula saya nak buat idea ni, memang saya dah terfikir lah nak buat satu show ataupun konten berkenaan dengan cerita-cerita kontroversi. Tapi saya tak tahu apa nak namakan. Masa Hazwan Shah dia dah ada dia punya niche dia kan, bercerita tentang trending topik dalam dunia gusti. Jadi saya fikir mungkin saya nak cari satu topik yang lebih evergreen. Maksudnya kalau kata saya buat konten tu hari ni, mungkin 5 tahun akan datang dia lebih masih lagi relevan untuk penonton tengok lah. Jadi saya terfikir okay, kita nak fokus pada cerita-cerita kontroversi, tapi nak namakan apa Since saya seorang petugas kesihatan, medical assistant macam MSOP, jadi saya terfikir apa perkataan yang sesuai? Bedah. Saya pun pernah juga membedah-bedah orang kan. Jadi saya adapt perkataan dalam career saya tu di dalam konten YouTube saya tu. Jadilah Bedah Gusti. Itulah ceritanya. Itu kisahnya. Sebab tertanya-tanya juga kenapa bedah kan. Tapi menarik juga macam dah dapat idea tu. Yang lain ada nak tanya-tanya apa ke? Boleh ceritakan sikit tak macam mana sejarah penubuhan PGM tak mula-mula dulu? Macam mana tercipta idea nak buat PGM dulu? Baik, macam biasalah saya sebagai seorang peminat gusti, saya sebenarnya mendambakan ataupun menginginkan ada rakan-rakan yang sama-sama boleh ajak bersembang pasal wrestling kan. Pasal wrestling susah sebenarnya nak cari peminat yang sama. Kalau kata awak jumpa dia pun, dia takkan beritahu awak, saya sebenarnya minat wrestling. Awak minat wrestling tak? Tak ada kan? Betul. Jadi memang tak ada. Jadi masa saya kerja hospital lagi tau, kerja kat office lah. Saya duk cari jugalah kelab-kelab peminat. Adalah peminat kelab bola sepak lah apa semua kan. Tapi kenapa tak ada peminat kelab gusti Nyaris terjumpa satu tau. Tapi kelab peminat gusti lengan. Alamak, ada lengan pula. Salah kategori ni kan. Jadi saya ambil inisiatif, saya try buat page peminat gusti Malaysia kan. Pada mulanya dia lebih kepada shorts ni dia punya page lah kan. Tapi dia pun bertitik tolak daripada post-post peribadi saya di Facebook jugalah. Bila once saya cerita pasal wrestling je, ada kawan-kawan sekolah saya yang tahu saya memang nak wrestling. Dia kata kau ni tak habis-habis lah cerita pasal wrestling je. Jadi saya tak, feedback tu macam tak berapa best lah. At least kalau saya post tu adalah orang boleh lawan ajak bersembang kan. Jadinya saya pun buatlah satu page kan. Tapi pasal masa tu susah lagi, saya pun tak kenal ramai orang lagi. Jadi saya ambil inisiatif untuk buat Facebook ads, iklankan di Facebook. Dekat tepi tu, masa tu kan masih lagi versi desktop kan, masih popular. Anda peminat gusti, sila like page peminat gusti Malaysia untuk kita berkongsi info. Jadi alhamdulillah
dengan bermodalkan saya kira dalam RM500 jugalah kot kos untuk iklan tu. Saya set up dalam lebih kurang 3 bulan rasanya, biar dia berjalan aja. Alhamdulillah tak sampai setahun saya dapat kumpul 1,000 peminat Gusti di Malaysia di page PGM. Jadi dari situlah saya semakin bersemangat untuk buat konten dan sebagainya kan. Dan bila mana dah semakin expand, itulah nama PGM tu dah mula dikenali, Astro, TV3 ajak kita collab dan sebagainya. Dan itulah bertitik tolak daripada situlah kita dapat saksikan PGM menempel di pelbagai event-event yang berkaitan dengan Gusti di Malaysia. Dan Morrison datang, TV3 panggil, kan, The Mist, Booker T, semua ada PGM kan. Kerana diorang dapat rasakan bahawa PGM adalah satu-satunya platform untuk peminat Gusti. Jadi kerana itu mereka pun meminta bantuan kita untuk nak menyebarluaskan sebarang maklumat tentang event berkaitan Gusti di Malaysia. Jadi alhamdulillah lah, sokongan anda semua lah yang menyebabkan kejayaan PGM sampai hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, okey. Macam Hafiz ni dia bukan saja pengasas peminat Gusti. Dia bukan saja ada konten bedah Gusti. Tapi dia juga adalah seorang penulis Betul. di slot Stadium Astro. Okey, macam mana disunting lah. Dilamar. Disunting untuk menjadi dilamar. Tentang ini, okey. Pada permulaannya kredit sepatutnya diberikan kepada saudara Belvin Gill, kawan kita tu kan, di My MWC. Sebenarnya beliau lebih banyak kontak dengan geng-geng Astro ni. So bila ada satu event tu, lepas event WWE Live tu tak silap, mereka ada berbincang dan ada wakil Astro yang tanyakan ada tak siapa-siapa antara geng you all yang boleh menulis tentang Gusti. Jadi since Astro pun dah kenal dengan PGM, jadi dari situ diorang offer kepada saya lah, kerana di Astro sendiri tak ada wartawan yang boleh cater berita-berita tentang wrestling dan WWE ni. Masing-masing semua sukan-sukan lain lah, bola sepak dan sebagainya kan. Tapi tak ada orang yang get into kan. Tinggal tak ada. Jadi mereka offer kepada saya dan selama 6 bulan saya menulis percuma untuk mereka. Pasal diorang nak nilaikan tulisan saya dulu kan. Jadi saya tulis tak ada bayar apa-apa lah diorang. Jadi orang kata ada juga yang terima cerita saya ni kata tak patutlah diorang tak bayar kan. Astro kot kan. Tapi saya ambil tu sebagai satu turning point ataupun stepping stone. Ni sebagai batu loncatan saya untuk nak establishkan diri saya lah. At least kadang kita tulis tu kita tak tahu tahap tulisan kita tu macam mana kan. Jadi biar editor yang profesional menilai. Dan alhamdulillah setelah 6 bulan mereka tawarkan kontrak. Sejak Mac 2016 sampailah sekarang. Alhamdulillah. Terus bersama Alhamdulillah. Lama juga abang menulis untuk Astro lama jugalah. Daripada rajin menulis sampai tak berapa rajin dah. Yalah, nak pula sekarang abang pun kerja kadang-kadang perlu menjadi seorang lanun kan. Betul. Ben ada nak tanya apa-apa? Macam ada macam selepas event ataupun ada sesuatu benda yang berlaku kan. Terus keluar artikel memang pantas betul lah kan. Macam tadi lah kan. Macam tadi. Macam time Undertaker bersara. So kalau kita tengok biasanya kalau macam orang tulis artikel tu biasanya pendek lah, lepas tu gambar je banyak kan. Tapi aku punya kalau tulisan dia kalau memang baca berjela-jela lah. Banyak sangat. Boleh ambil kesempatan untuk menulis tu. Macam mana membagikan masa? Dia sebenarnya dia ada timing juga untuk menulis ni, dan dia ada mood jugalah. Kadang-kadang saya tulis waktu malam. Dia nak mudah menulis time saya dekat tengah laut lah. Sama masa tu saya standby kerja, tak banyak kerja kan, standby je kat hospital. Jadi time tu lah banyak masa. Dan tulisan saya tu juga berlandaskan daripada fakta-fakta yang saya ambil jugalah daripada internet. Kerana kadang-kadang benda-benda tu tak semua kita tahu kan. Jadi kita kena pastikan fakta yang kita tulis tu adalah tepat dan tak dipersoalkan lah. Kadang ada orang yang boleh persoalkan balik tulisan kita kan. Dan kadang-kadang saya tak draft pun tulisan tu, saya just ikut rentak jari je. So, saya daripada zaman sekolah dulu kalau buat karangan pun tak ada buat rangka dah. Terus tulis je. Tulis, rasa okey, baca balik, okey dah. Itulah. Sama juga saya aplikasikan pada tulisan saya di Stadium Astro daripada dulu sampailah sekarang.
Tapi boleh kata walaupun penulisan satu artikel tu panjang tapi sedap dibaca sebenarnya sebab susunan ayat yang Abang Hafiz guna ni dia menarik minat untuk orang membaca lah. Dan dia sepanjang satu kali menarik lagi kan. Bila dia translation finisher tu. Dulu pernah kena kecam dulu tu. Apa ni? Wrestling baru Jepun. Gusti baru Jepun. Gusti baru Jepun kan. Okey, jadi sebab kita tahu Abang Hafiz memang dah menulis untuk Stadium Astro pun dah lama dan kita tahu yang baru-baru ni artikel Undertaker bersara itu antara artikel yang paling meletup yang sukan-sukan lain. Mengalahkan sukan-sukan lain. Jadi apa perasaan abang di situ? Saya pun peranjat juga pasal saya tulis macam biasa je. Cuma masa saya tulis artikel Undertaker tu perasaan agak emosi sikit lah. Agak sentimental jugalah. Kerana seorang bintang yang kita kagumi daripada kecil. Kita geruni tau sebenarnya. Tiba-tiba mengumumkan untuk bersara kan. Dan saya tulis tu dengan mungkin atas dasar ada sedikit emosi yang bermain. Jadi dia sampai sikit lah pada pembaca. Dan artikel itulah pertama kali editor personally WhatsApp saya, wah, you punya artikel meletup lah, artikel Undertaker. Oh ya ke? Saya cek balik. 100k views lebih orang baca. Walaupun artikel tu agak panjang jugalah kan. Saya rasa 2 page kot. Lebih daripada 1000 patah perkataan lah artikel tu. Tapi alhamdulillah diterima baik dan mungkin juga kerana faktor clickbait pada tajuk tu, ya juga kot. Undertaker berehatlah dengan tenang kan. Macam seolah-olah Undertaker dah mati kan. Jadi peminat-peminat Gusti yang lama-lama ni sebut Undertaker memang kenal lah. Jadi tak ada masalah pasal dia seorang bintang yang malar segar. Jadi saya rasa dia menarik minat pembaca baharu dan pembaca lama. Peminat-peminat lama. Itu sesi membedah kita punya host bedah Gusti kita. So abang, sebelum kita nak penutup ni, ada nak promote apa-apa bedah Gusti punya channel? Okey, terima kasih Lalang Squad atas kesudian menjemput saya, dan kesempatan ini saya nak menjemput kepada semua rakan-rakan Lalang untuk Lalang Ami untuk sama-sama menyokong saya lah. Saya pun sebenarnya seorang beginner yang baru-baru nak belajar buat YouTube ni lah. So untuk mengikuti channel saya Bedah Gusti, kalau masuk kat YouTube je, search saja Bedah Gusti, insya-Allah keluarlah muka saya. Setakat ni dah ada 24 episod dan episod ke-25 akan menyusul tak lama lagi, dan insya-Allah saya akan cubalah. Ini pun dah masuk 6 bulan, dah nak masuk second season dah, nak masuk tahun ke-2021 ni. Saya harapkan sokongan daripada semua dan insya-Allah saya akan terus memberikan konten-konten terbaik untuk kita bedah bersama-sama setiap minggu di YouTube Bedah Gusti. Terima kasih. Macam kalau ikut kan ada request daripada Double K. Dia nak Abang Hafiz bagi sikit lah nasyid, sebab untuk penonton Abang Hafiz itu ni pun sangat berbakat dalam bidang nasyid sebenarnya. Macam lah. Bagi sikit je. Allah, kena kena bang. Sikit je, bismillah. Darahmu menjadi sungguh pelita iman, Sumayyah kaulah lambang wanita soleha. Tangan yang disangka lembut menghayun buayan, menggoncang dunia, mencipta sejarah. Okey, cukup lagi. Luar biasa. Padu. Okey. Jadi kita pun rasanya dah lama dah kita apa benda yang saya cakap ni? Kita lupa lah soalan. Okey. Apa nasyid ni? Boleh ceritakan sikit macam dapat offer yang untuk berlakon dalam video klip. Video klip. Mungkin nak share sikit. Saya sebenarnya semenjak Abang Munif datang beraya masa Raya Haji tu, saya banyak membantu dia lah. Jadi unofficial PA dia lah. Even saya jadi admin dekat page dia apa semua. Kalau anda tengok page Munif Hijaz Original tu, yang banyak saya tulis tu, itu saya yang tulis tu. Kan? Jadi eksklusif lah. Tak ramai orang tahu ni. Even dia sendiri tak bagi saya maklumkan pada orang lah supaya
takut nanti orang tak selesa nak interact dengan dia kan, pasal orang ingat dia yang tulis tu. Kalau anda tengok page asal dia dengan page yang celebrity page dia tu memang berbeza lah gaya tulisan. Jadi once dah banyak berhubung dengan dia, saya tolong dia dalam pembikinan lagu Semayah apa semua, tiba-tiba dia offer saya, please nak tak berlakon dalam abang punya video klip baru. Saya masa mula nak join dia juga tapi as kru belakang tabir je lah. Tapi tiba-tiba dia ajak, jadi kita pun orang kata kecil tapak tangan King Kong kita tadahkan dan kita pun join lah dia. Kan? Satu peluang yang baru lah untuk saya belajar cara-cara pembikinan video klip dan sebagainya. Alhamdulillah. Tahniah kami ucapkan. Tahniah. Terima kasih. Kita orang tahu pun lah, Abang Hafiz ni salah seorang peminat tegar Hijaz. Begitulah. Dari zaman awal-awal dulu kan. Jadi tahniah lah Abang Hafiz daripada jadi peminat dah jadi pelakon. Masuk video klip kan. Cuma orang agak keliru jugalah pasal dua niche berbeza kan. Sejak cerita pasal wrestling, sejak cerita pasal nasyid kan. Pasal dalam saya punya friend list tu ada dua universe lah. Satu universe wrestling, satu universe nasyid kan. Jadi kadang-kadang kita pun sebesalah nak post kan. Itu yang masalah tu. So itu cerita Abang Hafiz lah. Dan kita pun masa tak panjang ni. Okay. Sebab dah lama sangat kita berinteraksi dengan Abang Hafiz kita sebab terlalu excited sampai masa pun tak perasan masa dah panjang sampai macam ni. Jadi sebelum kita berpisah, macam biasalah, okay, Abang Hafiz dah beritahu tadi, dia ada channel Bedah Gusti dekat YouTube. Jangan lupa subscribe dan juga tekan butang loceng di sebelahnya supaya anda tidak ketinggalan sekiranya kita ada video-video baru. Ini cakap style Abang Hafiz ni sebenarnya. Okay. Dan seterusnya, jangan lupa juga untuk subscribe dan juga klik butang loceng Lalang Squad punya channel supaya anda juga tak ketinggalan Lalang Squad punya video-video barulah, terutama Lalang Corner macam ni. Mana tahu kita ada jemputan lain pula ke minggu depan kan, mana tahu. Okay. Jadi sebelum kita nak menutup, satu lagi lupa, Attack Wrestling pun jangan lupa juga. Okay. Attack Wrestling pun sama juga, pergi dekat dia orang punya channel, subscribe dan tekan butang loceng supaya weekly punya show korang boleh ikuti tanpa orang kata apa? On time, boleh ikuti on time. Ya, peminat Gusti Malaysia jangan dilupa. Ya. Pergi dekat Facebook, search je peminat Gusti Malaysia 2.0. Betul lah abang? Ya betul. Terima kasih Min. Peminat Gusti Malaysia 2.0 sebab 2.1 punya dah kena hack. Okay, like pula. Betul lah, like, follow. Dari situ korang boleh dapatkan info-info terkini tentang Gusti, Asin Gusti antarabangsa juga. Okay. Okay, ada lagi apa yang aku tertinggal ni? Ada lagi ke? Bear tadi macam ada? Ada. Oleh kerana dah tahun 2020 dah nak hampir penghujungnya. Betul lah. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat tahun baru 2021 and see you in Lalang Corner next year. Tak lama lagi kan? Betul lah, ni episod last kita di tahun 2020 episod sebenarnya. Last ni dengan tetamu istimewa. Kita punya tetamu kita end with a bang orang kata. Aku tambah sikit yang Bear punya ni lah. Okay, aku mewakili budak Lalang semua. Terima kasih dengan kesediaan Abang PJM untuk meluangkan masa. Kesediaan ni dah lama ni, dah lewat juga ni kita bersiaran kan. So, betul, ini paling lama kita rekod. Overrun. Berbesar hati lah. Dengan menutup tahun 2020 ni dengan Hafiz dan banyak kisah-kisah kita dengar cerita dia yang dia share bersama. So kami ucapkan untuk lebih maju jaya pada tahun 2021 untuk Abang Hafiz. Terima kasih. Dari segi kerjaya, dari hobi semuanya. Mudah-mudahan semuanya berjaya. Terima kasih banyak. Okay, terima kasih Abang Hafiz. Kena sudi bersama kita dan macam biasa sebelum kita berpisah kita kena lambai kat kamera. Okey semua? Lambai. Bye-bye. Selamat tahun Selamat tahun baru.